Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh yala wahiyal qalb. Sesungguhnya pada jasad anak Adam itu ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota jasad. Manakala apabila jahat daging itu, maka jahatlah seluruh anggota jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi hari ini saya nak membincangkan tentang topik di dalam buku Tasawuf, suatu pengenalan asas. Cerita tentang hati, iaitu hati yang ada dalam setiap insan di dunia ini, di mana hati itu seperti wadah yang terdedah. Wadah tu macam apa? Macam makanan. Makanan yang terdedah. Jadi dia cepat kotor. Jadi kalau kotor itu dia akan susah nak terima taufik Allah dan juga hidayah. Kerana taufik dan juga hidayah Allah itu sangat tinggi nilainya. Jadi macam mana tu kita nak membentuk hati supaya ini tidak mudah kotor? Sebab kalau kotor, susah untuk kita berubah menjadi baik. Susah nak terima taufik dan hidayah Allah. Berikutnya saya kongsikan antara sebab-sebab perkara yang menghijab hati. Yang menyebabkan hati ini tertutup, dia tak nak terima untuk kita nak bersihkan hati. Maksudnya menghijab hati itu perkara yang menyebabkan hati kita jadi hitam, jadi gelap dan susah untuk terima hidayah Allah. Untuk definisi makanan yang haram itu macam mana, yang perlu kita elakkan adalah yang pertama, jangan makan benda yang zatnya sudah jelas haram. Contohnya yang dah tertulis dalam Al-Quran seperti arak ataupun perkara yang pertama, perkara yang boleh menghijab hati adalah makanan yang haram. Okey, hati itu terbentuk daripada apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, boleh jadi hati kita mudah menjadi gelap. Okay, ada satu cerita pasal ini, dia kata, atas sebab inilah Saidina Abu Bakar pernah mengorek balik makanan yang dimakannya sehingga muntah setelah beliau mengetahui makanan yang dimakan itu syubhah. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun sangat menjaga apa yang mereka makan, sampai yang syubhah pun dikeluarkan balik. Apatah lagi kalau yang haram memang dielakkan. Jadi kalau kita untuk apa yang kita makan sekarang, tambah-tambah macam-macam makanan ada sekarang kan. Ada yang makanan segera, semua kena tengok balik ingredient dia, adakah betul-betul halal. Jadi kena cakna tentang pemakanan yang kita ambil seharian. Daging babi ataupun daging yang tidak disembelih, jangan makan. Yang kedua, jangan makan makanan yang bernajis, sama ada dibuat daripada barang yang tidak halal atau kerana tidak mencucinya dengan betul. Dan yang ketiga, jangan makan makanan yang dibeli dengan duit haram. Bukan sahaja zat itu haram, tapi kita kata punca tu, punca kita beli tu, jangan guna duit haram. Sekalipun makanan itu halal, dia tetap akan menjadi haram. Dan yang keempat, jangan makan makanan daripada usaha yang haram, seperti hasil riba, judi ataupun kita main nombor ekor. Itu adalah bab makanan yang haram yang perlu kita elak. Yang kedua, perkara yang boleh menghijab hati adalah pandangan dan pendengaran yang haram. Kalau apa yang kita pandang dan dengar itu baik, maka hati pun akan menerima kebaikannya. Manakala sebaliknya, kalau kita pandang atau dengar sesuatu yang haram dan maksiat, maka hati kita akan menampung kejahatan dan kemungkaran itu. Jadi haruslah kita elak, jaga pandangan dan kita punya pendengaran. Perkara yang ketiga ialah panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini boleh menjadikan hati kita gelap, sebab dengan panjang angan-angan itu kita merasakan kita akan hidup lebih lama tanpa menghiraukan dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Berikut saya kongsikan sebuah hadis riwayat Bukhari. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Wa khudh min hayatika limautik wa min sihhatika limaradik. Maksudnya, jikalau engkau berada pada waktu pagi, jangan engkau menunggu-nunggu datangnya waktu petang. Dan jikalau engkau berada pada waktu petang, jangan pula engkau menunggu-nunggu waktu pagi. Ambillah manfaat sewaktu hidupmu ini untuk bekal kematianmu, dan sewaktu engkau masih sihat untuk bekal sakitmu.